1, go. Okay, good evening, everybody. Today, our group 1 will be akan membuat pembentangan dalam khusus integriti dan anti rasuah, kod subjek MPU 2373, tugasan nombor 2, pembentangan video PSA. Tajuk pembentangan PSA kami adalah Integriti Digital, MC palsu di hujung jari. Tajuk yang kami bentangkan di sini adalah kesan salah guna kuasa dan pemalsuan dokumen dalam kalangan pelajar dan organisasi. Dan lecturer kami adalah Sir Franklin. Ini group project presented by myself, Christopher, and my teammate, my group mate is Noor Iqmah, Mary, and Syed Muhammad Junaidi. Dalam isi kandungan pembentangan kami ada pengenalan, definisi, isu semasa, objektif PSA, faktor-faktor berlakunya kesalahan, sikap prokrastinasi, tekanan rakan sebaya, nominalisasi penipuan, akses mudah, kaitan dengan akta dan undang-undang, implikasi kepada individu, organisasi dan negara, rangka mengatasi isu integriti pengajaran daripada kes PSA dan kesimpulan dan rujukan. Pengenalan. Definisi cuti sakit MC adalah dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh pengamal perubatan yang berdaftar. Isu semasa sekarang adalah disebabkan oleh evolusi teknologi memudahkan akses kepada sijil sakit palsu melalui media sosial dan juga aplikasi mesej. Contohnya WhatsApp atau Telegram. Objektif PSA ini adalah memberi kesedaran bahawa tindakan mendapatkan MC tanpa pemeriksaan sebenarnya adalah satu bentuk rasuah dan penipuan yang menghancurkan nilai integriti diri. Faktor-faktor yang berlakunya kesalahan, sikap prokrastinasi pelajar atau pekerja yang suka menangguh kerja terdesak mencari alasan untuk mengelakkan tanggungjawab. Nombor 1 adalah disebabkan tekanan rakan sebaya. Ia menganggap perbuatan memalsukan MC sebagai perkara yang biasa atau tipu sunat dalam kalangan rakan. B. Normalisasi penipuan. Kurangnya pendedahan tentang seriusnya implikasi undang-undang terhadap dokumen palsu. Dan C adalah akses mudah. Lambakan ulat MC di platform digital yang menawarkan perkhidmatan pantas dengan harga murah. Okey, untuk slide berikutnya saya akan menyambung untuk bahagian undang-undang. Dalam video PSA kami, kesalahan pemalsuan ini dikaitkan dengan dua peruntukan undang-undang utama iaitu Seksyen 18A Akta SPRM tahun 2009 iaitu tindakan mengemukakan dokumen yang mengandungi butiran palsu dengan niat untuk memperdaya. Manakala Seksyen 468 Kanun Keseksaan iaitu pemalsuan bagi maksud hendak menipu. Dari segi hukuman, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Ini membuktikan bahawa negara kita memandang serius isu pemalsuan dokumen ini. Next. Okey. Untuk implikasi terhadap individu, organisasi dan negara, perbuatan ini memberi kesan negatif yang luas. Terhadap individu, pesalah akan hilang kepercayaan kepada rakan setugas atau pensyarah, rekod disiplin terjejas, malah boleh dibuang kerja ataupun universiti. Bagi peringkat organisasi pula, ia merosakkan keharmonian pasukan kerana rakan lain terpaksa menanggung beban kerja pesalah ini di samping menjatuhkan imej institusi tersebut. Manakala implikasi terhadap negara, amalan ini melahirkan modal insan yang tidak amanah yang mana akhirnya akan meningkatkan indeks persepsi rasuah negara pada masa akan datang. Untuk slide berikutnya, saya serahkan pada Syed. Silakan Syed.
Hai semua. Daripada slide saya pada kali ini, saya akan menerangkan untuk langkah-langkah mengatasi isu integriti. Masalah isu integriti ini sebenarnya kita kena hendak memula daripada pendidikan awal, seperti di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Pada pendidikan awal, penerapan nilai integriti dalam kurikulum pendidikan seperti subjek MQF 3B yang ada pada masa ini di sekolah menengah. Dan sistem verifikasi digital pada peringkat pihak universiti dan syarikat perlu menyemak kesahihan MC tersebut secara terus dengan klinik yang terlibat dan yang mengisukan MC tersebut. Dan keberanian menegur untuk orang sekeliling terhadap pesalah adalah rakan-rakan perlu mempunyai kemahiran interpersonal untuk menegur salah laku seperti watak Azam dan Ming dalam video tersebut. Dan dalam pengajaran daripada kajian kes video PSA ini, kejujuran adalah kunci utama dalam setiap organisasi ataupun universiti. Dia lebih baik mengaku tidak siap kerja daripada menipu dengan memasukkan dokumen. Dan daripada segi tanggungjawab sosialnya pula, setiap ahli organisasi bertanggungjawab melaporkan salah laku demi menjaga integriti kumpulan ataupun organisasi. Dan tiada jalan pintas untuk nampak mudah pada awal tapi kesannya akan memusnahkan masa hadapan hanya kerana rasuah. Next, kesimpulannya, rumusannya isu MC palsu bukan sekadar isu konten, tetapi ia adalah isu jenayah dan integriti. Sebagai pelajar, kita adalah pemimpin masa hadapan. Jika kita gagal mengawal integriti dalam hal sekecil MC, kita berkemungkinan besar akan gagal mengawal amanah yang lebih besar di alam pekerjaan nanti. Integriti bukan pilihan, ia adalah kewajiban. Rujukan terdapat 4. Yang pertama, Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM 2009. Yang kedua, Kanun Keseksaan Akta 574. Yang ketiga, Garis Panduan NTUS 3B, Kemahiran Interpersonal, Komunikasi Sosial dan Tanggungjawab Sosial. Dan yang terakhir, portal rasmi SPRM, Modul Pendidikan Anti Rasuah Masyarakat Awam. Dan terima kasih. Terima kasih. So inilah penyampaian kami daripada grup nomor 1. Thank you. Stop.